Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kita sambung dengan bab 3 kita iaitu pengamiran. Okey. Yang pertama, kena faham apa yang kita panggil sebagai pengamiran. Okey, pengamiran ini untuk pengetahuan kamu, dia ialah songsangan kepada pembezaan. Okey, kalau saya sebut sebagai songsang, so, kamu kena faham, dia semuanya akan menjadi songsang termasuklah operasi. Itu yang paling penting, operasi ya. Jadi kita tengok satu persatu. Yang pertama, hubungan antara pembezaan dan juga pengamiran. Okey, dulu ya di bawah pembezaan, jadi di sini saya tuliskan dia sebagai pembezaan. Okey, kita ada pembezaan. Ni dulu. Di bawah pembezaan, saya ada persamaan. Persamaan ini saya boleh tuliskan dalam bentuk Y ataupun saya tuliskan dalam bentuk Fx. Okey. Dan kalau sebut sebagai pembezaan, pembezaan ini kita tahu sebenarnya apa yang kamu buat ialah kamu mencari kecerunan. Kalau kecerunan garis lurus, kita boleh kira melalui Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Tapi berlainan dengan kecerunan untuk lengkungan. Kalau kecerunan untuk lengkungan, macam mana kita nak mengira kecerunannya? Okey, kita nak kira kecerunan sesuatu lengkung. Itu yang kamu buat dulu. Kamu bezakan. Okey, awak akan bezakan. Jadi apa dia kecerunan? Yang kamu biasa tulis ialah dy per dx. Okey, boleh nampak? Okey, sekarang apa yang kita nak buat ialah pengamiran. Macam saya cakap, pengamiran ini ialah songsangan kepada pembezaan. Kalau songsang bermaksud daripada kecerunan, kita nak cari dia persamaan. Jadi itulah kamu kena kamirkan ataupun pengamiran lah. Okey. Simbol untuk pembezaan ini kita akan gunakan d per dx. Bezakan apa terhadap dx. Ataupun ada tulislah bezakan y terhadap x. Ini yang biasa, yang mula-mula kita buat dahulu. Tapi untuk pengamiran, simbolnya ialah yang macam cacing ni. Macam ni. Okey, itu ialah simbol pengamiran. Okay, next, awak dah faham apa hubungannya, barulah kita boleh tengok contoh. Okay. Sekarang cuba tengok kat sini, diberi satu contoh. Dia kata diberi dx, diberi dx. Jadi kita tahu ini ialah apa? Kecerunannya. Okey. Bila kita bezakan ini, bila kita bezakan dibezakan ini terhadap dx, bermaksud bezakan persamaan ini, kita akan dapat ini. Ini. Jadi ini ialah kecerunannya. Nampak tak? Jadi bezakan persamaan ini, kita akan dapat ini jawapannya. Jadi soalan tanya, kamirkan yang ini. Jadi kalau kita tengok, kita ada persamaan. Ingat, kita ada
persamaan, formula dia begini, dia persamaan, lepas tu dia mesti ada kecerunan. Formula dia begini. Sekarang persamaan kita ialah, dalam kes ini ialah 5x kuasa 3 tambah 4x. Okay, sekarang saya bezakan. Ini saya bezakan. Okey, bila saya bezakan persamaan ini, maka saya dapat kecerunan. Apakah kecerunan dia? Inilah kecerunan dia. Kecerunannya ialah 15x kuasa 2 tambah 4. Okey, sekarang soalan kata cari kamiran. Kamiran bahagi 15x kuasa 2 tambah 4. Bermaksud 15x kuasa 2 ni kita nak kamirkan. Nampak tak? Kamirkan. Jadi kalau saya kamirkan kecerunan ini, maka saya dapatlah jawapan dia begini. Nampak tak? Jadi kalau saya kamirkan ini, jawapannya ialah 5x kuasa 3 tambah 4x. Itu ialah hubungan tadi. Boleh? Okey, jadi ini konsep asas awak. Ini asas awak kena betul-betul faham. Okey, so sangat ini. Okey, next kita tengok contoh yang kedua. Okey, diberi persamaan begini. Okey, sekarang mesti ada. Bezakan ini, bezakan ini ialah persamaan. Jadi kita tahu persamaan kita ialah 8x kuasa 3. Okey. Bezakan. Jadi saya bezakan. Ini saya bezakan. Okey. Sekarang saya bezakan. Saya bezakan 8x kuasa 3. Ini saya dapat jawapannya. Okey, jadi saya dapat 24x kuasa 2. Apa ni? Ini ialah kecerunannya. Begitu. Okey, sekarang soalan kata kamirkan. Kamirkan kecerunan. Jadi dia ialah sosangan. Kalau saya kamirkan kecerunan, saya mesti dapat persamaan. Jadi kamiran bagi 24x kuasa 2, jawapannya ialah 8x kuasa 3. Boleh? Itu contoh yang kedua. Okey, next kita tengok contoh seterusnya. Masih hubungan. Okay, tapi dalam bentuk penyelesaian masalah. Okey, ini dalam bentuk penyelesaian masalah. Bermaksud kamu kena baca dulu soalan yang diberi ataupun ayat yang diberi. Okey, sekarang kita tahu penggunaan air dalam sebuah pusat membeli belah A boleh diwakili oleh fungsi. Jadi kita tahu ini ialah persamaannya. Okey. Jadi kita tulislah. Kita mesti ada persamaan. Okey, ni kita ada persamaan dan kita mesti ada kecerunan. Okay, ini basic kan, mesti ada. Jadi apa kita punya persamaan? Persamaan kita ialah J sama dengan 100T kuasa 3 tambah 30T kuasa 2. Okey, itu persamaan. Dengan keadaan J ialah isi padu air yang digunakan dalam liter dan T ialah masa. Ini tak ada apa, ini hanya makluman sahaja. Okey. Cari kadar. Nampak tak? Bila ada perkataan kadar, ini sebenarnya ialah kita punya pembezaan. Okey, kalau ada kadar bermaksud kita nak kira pembezaan. Cari kadar penggunaan air bagi pusat beli belah A. Bermaksud kita nak bezakan. Okey, kita nak bezakan persamaan tu. Jadi sekarang kita bezakanlah ini. Kalau kita bezakan, kita akan dapat DJ per DT. Nampak tak dia kata cari kadar penggunaan air dalam sebutan T.
Jadi kita bezakan terhadap T. Jadi ini kita punya knowledge yang dulu, kita bezakan sahaja. Ini akan dapat 300 T kuasa 2 tambah 60 T. Itu kecerunannya. Selesailah soalan A. Sekarang B dia kata apa? Jika kadar penggunaan air bagi pusat membeli belah itu berubah kepada, sekarang dia berubah daripada sini, DJ per DT dia ada yang baru. Ini tadi untuk soalan A. Jadi sekarang kita ada soalan B, soalan yang baru. Dia kata dapat DJ per DT ialah 1500 T kuasa 2 tambah 300 T. Okey, dia kata cari isi padu air. Isi padu air. Okey, dalam liter yang digunakan pada hari kedua. Cari isi padu air. Jadi yang ini ialah kecerunannya. Okey, fungsi kecerunannya. Tapi sekarang dia kata cari isi padu air. Jadi kalau cari isi padu air bermaksud kita nak cari persamaannya. Okey, boleh. Jadi sekarang yang B ini kita nak cari persamaannya. Okey, jadi sekarang kita kena kamilkan. Macam itulah. Alright, boleh? Jadi kita kamilkan 1500 T kuasa 2 tambah 300 T. Okey, dan yang digunakan pada hari yang kedua. So, hari yang kedua kat sini T. Okey, T kita ialah 2. Baik, kita kira dulu isi padu. Okey, kita tahu kamiran ini ialah songsangan kepada pembezaan. Jadi sekarang kita nak cari dia punya persamaan. Okey, mari kita buat. Okey, 1500, saya contoh dia ke atas Saya bawakan ke atas. Jadi, saya nak dapatkan isi padu. Isi padu ialah J. Okey, kamilkan ini, kamilkan 1500. Okey, 1500. Kamilkan Okey, T kuasa 2. Kalau beza ini kita tolak 1, betul tak? Tapi kalau songsangan kepada tolak ialah tambah. Jadi T 2 tambah 1. Macam tu. Itu maksud songsangan. Alright. Okey, ingat tak kalau kita beza, 2 ini kita bawa ke depan, dia akan jadi operasi darab. Okey, songsangan kepada darab ialah bahagi. Nampak tak? Bahagi. Jadi bahagi apa? Bahagi indeks yang baru. So dia ialah 2 tambah 1. Macam tu. Okey, selesai dah 1. Okey, tambah. Okey, T ini ialah kuasa 1. Jadi songsangan 300 T kuasa 1. Songsangan mesti tambah 1. Bahagi indeks yang baru. Jadi 1 tambah 1. Itu maksud songsangan. Jadi kita dapatlah persamaan dia yang baru ialah J sama dengan apa tu? 1500 T kuasa 3 per 3 tambah 300 T kuasa 2 per 2. Okey, cantik kan jawapan kamu? Kita akan dapat J. Ini 500. So, ini dapat 500 T kuasa 3
tambah cantikkan ini dapatlah 150 T kuasa 3. Boleh? Jadi kita dapatlah persamaannya. Kemudian kalau dia bagi hari kedua bermaksud T kita bersamaan dengan 2. Jadi kita gantikan T dengan 2. Jadi J sama dengan 500 darab 2 kuasa 3 tambah 150 2 kuasa, minta maaf ya, kuasa 2 kat sini. Kuasa 2. Okay, jadi kita selesaikan. Dapatlah J kita bersamaan dengan, tolong kirakan untuk saya, 500 darab dengan 8 tambah dengan 150 darab dengan 4. So, kita dapatlah J kita ialah 4,600. Kesimpulan kita, yang pertama, kalau awak ada persamaan dan awak ada kecerunan, macam mana nak dapatkan persamaan? Dari persamaan, nak jadikan kecerunan, kita bezakan. Di mana kecerunan ini kita akan dapat dy dx. Persamaan ini kemungkinan dalam bentuk y ataupun bentuk fx. Okay, tapi kalau daripada kecerunan, kita nak cari persamaan, kita kena kamirkan. Di mana simbol untuknya ialah kita kamirkan kecerunan, maka kita akan dapat persamaan. Okey, dan semua, ini yang pertama, dan semua operasi di bawah kamiran adalah, itu cara dia ya, songsangan. Songsangan daripada pembezaan. Latihan untuk hari ini, buku teks 3.1. Oh sorry, bukan latihan kendiri. Silap tulis ya. So latihan formatif ya. Formatif 3.1 nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.